dari pintu sakit. Syaitan nak masuk dari pintu sakit. Kita sakit, dia nak masuk dari pintu situ. Tiba-tiba kita alhamdulillah, sikit aja sakit. Tak jadilah masuk syaitan. Saya tak? Syaitan nak masuk dari pintu apa? Putus asa. Dia nak kacau kita daripada pintu putus asa. Kita dibagi ujian, bagi musibah, bagi macam-macam, yang rasa kita tak tahan dah. Tapi apabila Allah Ta'ala tolong kita, kita kata apa? Alhamdulillah. Dalam keadaan kita diberi musibah pun kita bersyukur. Tak jadi masuk lagi syaitan. Syaitan nak datang lagi dari pintu mana? Dari pintu miskin, kemiskinan, kemelaratan. Dia nak masuk dari pintu situ. Tiba-tiba kita dinyatakan muflis, bankrupt. Tapi disebabkan kerana kita beriman kepada Allah, kita percaya qada dan qadar Allah, kita kata alhamdulillah, kita masih ada rasa syukur kepada Allah. Tak jadi juga syaitan masuk. Lalu syaitan nak masuk pintu mana lagi? Pintu marah. Tiap-tiap hari kita diuji, ada je orang yang buat kita marah. Kan? Syaitan nak ikut masuk tu. Ikut masuk pintu marah. Tapi kita pas kita marah, kita ingat astaghfirullahalazim, alhamdulillah. Sikit je tu, tak apa. Tak jadi syaitan masuk. Itulah sebabnya dalam surah Al-A'raf syaitan nyatakan kepada Allah Ta'ala, dia bersumpah, summa la'atiyannahum min baini aydihim, kemudian aku akan mendatangi manusia-manusia itu daripada depan mereka, wa min khalfihim, daripada belakang mereka, wa an aymanihim wa an syama'ilihim, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah. Syaitan nak masuk melalui pintu-pintu tadi. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan daripada mereka yang bersyukur. Jadi syaitan nak keluarkan rasa syukur itu daripada jiwa kita. Yalah syaitan gerun, takut dengan orang yang sentiasa bersyukur. Okey. Sampai pukul berapa ni? Okey, itu baru mukadimah je tu. Belum masuk lagi persediaan berpuasa mengikut sunnah. Okey. Saya ada bahagikan persediaan. Yang pertama persediaan fizikal, yang keduanya kita tengok di muka surat lain, persediaan mental, kemudian persediaan harta, persediaan ibadah. 1, 2, 3, 4 Persediaan berpuasa mengikut sunnah. Kenapa kita sebut mengikut sunnah? Sebab amal ibadah itu syarat diterimanya oleh Allah Ta'ala, dia mesti ada 2 syarat. Yang pertama, dilakukan dengan ikhlas. Yang kedua, dia mesti mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikut sunnah. Rasulullah bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tapi tidak mengikut amalan kami, maka amalannya itu adalah ditolak. Jadi kena pastikan bagaimana Rasulullah berpuasa. Nak sembahyang kena pastikan ilmu kita tahu bagaimana Rasulullah bersembahyang. Solat, puasa, haji, zakat, semua kena ikut cara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, persediaan fizikal, jaga kesihatan badan.
Sebab apa ada selalu kita dengar penceramah-penceramah yang mengeluarkan hadis yang sebut sumu tasihu. Sebenarnya hadis itu adalah hadis yang dhaif, yang menyatakan berpuasalah kamu maka kamu akan sihat. Tidak, itu adalah hadis yang dhaif. Sebab apa? Kita tengok kalau orang yang berpuasa tapi dia tak jaga badan pun dia sakit juga kan. Kita mesti jaga fizikal kita, apatah lagi ketika berpuasa. Makan dengan makan yang cukup. Yang disebut makan yang mengikut sunnah itu macam mana? Makan kena ikut sunnah juga ke? Kalau dulu masa saya belajar kan, terbaca hadis Rasulullah. Kalau Rasulullah itu makan dengan 3 jari. Maklumlah kita baru belajar. Makan nasi pun dengan 3 jari juga. Makan sayur dengan 3 jari, manalah dapat kan? Tak dapat. Sebab Rasulullah makan dengan 3 jari itu karena baginda makan kurma. Tentulah senang dengan 3 jari. Kita yang makan nasi boleh tak? Susahlah kan? Lambat cerita. Kita lihat dalam surah Al-A'raf cara makan dan minum orang yang beriman. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan boleh, makanlah. Minum boleh, minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Sungguhnya Allah Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Makan mengikut sunnah ada ukurannya. Kita bacakan hadis Rasulullah SAW. Anak Adam itu tidak memenuhi suatu bekas yang lebih buruk daripada perutnya. Tengok perut, dia kata bekas yang buruk. Kalau kita belajar sains kan, orang belajar perubatan, dia tengoklah perut tu tempat apa. Mesti tempat benda-benda yang makanan tu dah diproses, yang berbau kan, yang macam-macam dah diproses, yang akan keluar menjadi najis kita. Cukuplah bagi anak Adam itu beberapa suap yang dapat meluruskan tulang belakangnya, yang memberikan kekuatan kepadanya. Sekiranya tidak dapat, maka 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, dan 1/3 untuk pernafasan. Kalau buka puasa, jangan penuhkan perut dengan makan minum, akhirnya tak boleh beribadat malam. Makan sikit-sikit tapi kerap. Kalau orang yang dah terkena kencing manis tu, doktor bagi petuanya macam ni. Boleh makan makcik, makan sikit tapi kerap. Jangan terus makan banyak, lepas tu tak boleh buat apa-apa. Kan? Makan sikit-sikit. Begitu juga cara kita berbuka puasa. Kita tengok bagaimana berbuka mengikut sunnah. Menyegerakan berbuka apabila masuknya waktu, atau disebut ta'jil al-iftar. Ini berdasarkan hadis-hadis yang menyebut perkara ini. Antaranya daripada Sahal bin Sa'ad bahawa Rasulullah SAW bersabda, manusia sentiasa dalam kebaikan selagi mereka menyegerakan berbuka puasa. Kemudian macam mana lagi berbuka dengan mengikut sunnah, iaitu dengan rutab atau tamar atau air. Apa bezanya rutab dengan tamar? Rutab ialah buah kurma yang telah masak sebelum menjadi tamar yang kering. Kurma yang kita makan tu kita sebut kurma, itulah rutab sebenarnya. Kalau yang disebut kurma itu, yang disebut tamar itu adalah kurma yang sudah kering. Di dalam hadis daripada Anas katanya bahawa Rasulullah SAW berbuka dengan beberapa biji rutab sebelum bersolat. Makan kurma, dia bersolat. Sekiranya tiada rutab, maka dengan beberapa biji tamar. Dan sekiranya tiada tamar, maka baginda minum beberapa teguk air. Maknanya makan mengikut kadar yang ditentukan oleh sunnah Rasulullah SAW. Macam ni adalah makanan dengan cara yang sihat. Diet tu sebenarnya sunnah ke tak? Kita tanya, kau main diet sunat ke tak? Diet tu sunnah ke?
Tak boleh makan terlebih, makanan yang seimbang. Bagus tak? Bagus, kan? Bersenam, biar badan kita sihat, ringan tubuh badan kita. Kalau ringan tubuh badan kita, senang kita nak ibadat, kan? Cuba kalau kita nak makan apa je ikut nafsu kita. Tidur, semalam-malam makan tidur. Mengantuk, nak terawih pun tak tahan dah mengantuk. Kan? Lagilah nak baca Quran tengah malam, tak tahan. Sebab perut sudah penuh. Tapi kalau kita makan sikit, lapar lagi makan sikit, tapi dengan kekerapan, insya-Allah kita boleh tahan nak beribadat malam. Okay, itu persediaan fizikal. Jaga kesihatan, jaga makanan, jaga waktu rehat. Jangan nanti kalau kita dah dah ada kuliah Ramadan. Okey, kuliah Ramadan untuk wanita pukul 10 pagi. Kita tak bersedia. Kurang tidur, malam kurang tidur, kurang rehat. Akhirnya duduk dengan ceramah mengantuk. Tak dapat apa-apa. Dapatnya tidur. Kan? Jadi apa-apa kalau kita nak merancang untuk beribadat, rancang sebaik-baiknya. Itulah apabila Imam Al-Ghazali ditanya bagaimana nak bangun sembahyang malam, dia berkata apa? Makan sedikit, jangan terlalu letih masa waktu siang. Kemudian kalau seboleh-bolehnya tidur sebentar waktu tengah hari, insya-Allah bangun solat malam nanti senang. Kan? Ni dah tidur akhir. Lepas tu sepanjang-panjang hari tu dia letih. Cari duit, cari nafkah, letih kaki, lenguh, badan semua. Macam mana nak sembahyang? Tak boleh nak bangun malam. Kalau kita nak merancang, betul-betul kita rancang untuk ibadah kita. Sebagaimana kita merancang untuk dunia kita. Betul tak? Kan? Okey, yang keduanya persediaan mental.